Antaranya kata Al-Imam As-Suyuti, dia kata bahawa amalan berwuduk ini dan pal wuduk ini tidak pernah Allah anugerah pada umat-umat sebelum ini. Allah tak pernah beri pada umat Nabi ke sebelum ini. Kekuatan nilai wuduk ini yang Allah beri kepada umat Muhammad tak pernah Allah beri kepada umat-umat yang lalu. Umat Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, tak ada. Tapi Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang berikan kita satu nikmat yang besar, pahalanya, kebaikannya, rahmatnya dengan berwuduk. Baik, sambungannya tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, nombor 80 tu diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Sunni di dalam kitab mereka Amalul Yaumi wal Lailah. Ini kitab yang dituliskan oleh Ibnu Sunni bertajuk Amalul Yaumi wal Lailah, amalan malam dan siang, terjemahnya. Dengan sanad sahih diriwayatkan bahawa daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu Nabi dia berkata, Abu Musa ni siapa? Sahabat Nabi lah. Musa Al-Asy'ari seorang sahabat Nabi. Dia ni dianggap orang yang petah berbicara, petah bercakap, lancar dia punya bicaranya. Dan dia disebut riwayatnya, kalau dalam beberapa situasi, kalau ada di sana rondingan ke apa benda, Nabi minta dia antara orang yang berbicara sebab kepetahannya, kefasihan, kelancaran bercakap. Dia ada sejarah dia lah, Musa Al-Asy'ari ni, dan dia sahabat Nabi SAW. Dan dia tak banyak riwayat dia, tapi ada lah, ya. Baik, daripada Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata Nabi telah bersabda. Maksud Nabi ajar dia dengan satu cerita. Apa ceritanya? Dia sebut kat sini, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in fatawadda'a fasami'tuhu yad'u wa yaqulu Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Faqultu ya Nabi Allah, sami'tuka tad'u bikadha wa kadha. Qal wa hal tarakna min syai'in. Ini perbualan dia dengan Nabi. Apa yang berlaku kata dia? Aku datang kepada Nabi SAW. Ataitu Rasul, aku datang. Dia datang kepada Nabi lah, temu Nabi SAW dengan membawa air wuduk. Dia bawa air wuduk kepada siapa? Kepada Nabi lah. Dia bawa air kepada Nabi sebab Nabi nak wuduk. Dalam bekas ke, dalam botol ke, dalam apa, cetong ke. Cetong benda apa Ustaz? Oh, Kelantan cetong. Apa tu? Gayung. Tak betul tak? Mana Kelantan sini? Betul, cetong. Saya teringat begitu. Cik-cik tu muak minta, "Mai cetong tu." Gayung tu cetong. Baik, bukan cetong nama orang, ya. Cetong, baik. Dia bawa kepada Nabi bekas air yang ada dalam untuk wuduk. Mungkin dalam bekas gayung, mungkin dalam botol, diceritakan bawa kepada Nabi. Nabi nak wuduk, Nabi pun ambil air, fa tawadda, Nabi wuduk. Abu Musa perhati, dia tengok Nabi berwuduk, sekejap selesai, Nabi pun tawadda, selesai wuduk. Bila Nabi selesai wuduk, kata dia, fasami'tuhu yad'u wa yaqul, aku dengar Nabi berdoa. Nabi tak berdoa apa ni kuat sangat ni, tapi dia dengar. Nabi kata apa? Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. 3 benda dia minta. Setelah Nabi berwuduk, Nabi sebut kepada Allah, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunkan dosa-dosaku, wa wasi' li fi dari, ya Allah perluaskan rumah kediamanku, wa barik li fi rizqi, dan berkatilah rezeki yang Engkau beri kepada aku, ya Allah. Lalu kata siapa ni? Abu Musa Asy'ari, dia tanya Nabi, faqultu, dan Nabi doa macam tu, ya Allah ampunkan dosaku, perluaskan rumah kediamanku, berkat rezeki Engkau beri kepada aku, harta benda aku. Jadi Musa pun ditanya Nabi, ya Nabi, ya Allah, sami'tuka tad'u kadha wa kadha, aku dengar tadi engkau doakan. Sebab Nabi tak berdoa dengan suara yang tinggi lah ni, dengar tak dengar,
Tapi dia puati sebab sahabat Nabi ni tuan-tuan, dalam ayat cerita mereka akan memerhati dan melihat jauh pun dekat. Sehinggalah satu ketika ini cerita dalam beberapa riwayat, nak cerita para sahabat kan puati Nabi itu pelik cara puati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ni cerita sikit lah. Kita dalam bab mengaji ni kadang-kadang dia selip menyelip biasalah ya. Catatannya kena adalah tuan-tuan ni catatlah ya. Satu hari Anas bin Malik ni kita faham sangatlah, dia duduk dengan Nabi, dia khadam Nabi sebab mak dia serah untuk dia bersama Nabi, khadam Nabi. Khadam maksud duduk dengan Nabi mengaji lah, bukan khadam tukang buat teh, bukan tukang buat roti, bukan ya. Tapi duduk dengan Nabi mengaji. Anas bin Malik ni radhiyallahu anhu, antara benda yang dia sentiasa beringat-ingat nak puati, hingga peringkat satu hari Nabi bila nak masuk ke masjid tu, Masjid Nabawi sekarang ni, tapi bukan macam sekarang lah, Masjid Nabawi sekadar lah. Nabi SAW pernah menyandar sekejap di tiang masuk masjid. Nabi sandar ke tiang, sandar begitu. Anas bin Malik radhiyallahu pati dia jauh, Nabi bersandar kat tiang. Bersandar pula bukan telefon 20 saat, lamalah juga, taklah setengah jam 2 jam, tapi bersandar lamalah dia pati. Beberapa hari kemudian, bahkan riwayat ba'da ayam, kalau terjemah mudah, beberapa tempoh kemudian lah, mungkin dalam seminggu ke 2 minggu kemudian, dia masuk masjid Anas Malik, dia pun sandar. Dia sandar tempat Nabi bersandar. Jadi sahabat tanya, kamu ni buat apa? Nampak bersandar elok sangat ni. Dia kata apa? Sebab aku pernah tengok Nabi bersandar. Jadi mak dia cuba mengamali, walau benda tu nampak biasa, tak apa, cuba mengamali apa Nabi buat. Nah, ini pun berlaku kepada seorang sahabat yang lain. Siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi dah wafat dah. Dia meninggal di zaman pemerintahan Uthman. Di zaman pemerintahan Umar, dia agak lewat sikit meninggal, Abu Dzar. Dia pernah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seperjalanan. Dan dalam perjalanan itu Nabi pernah singgah sebatang pokok. Nabi sekadar tengok pokok, kemudian Nabi perhati, bukan kata buat apa. Tu kena berhenti ke? Saya dia kena berhenti ya. Okey, saja gua. Baik. Jadi dia perhati pokok buah tamar, perjalanan ni berjalan jauh daripada, bukan Madinah lah, keluar pada Madinah. Perhati, dia pun bersama Nabi. Nabi tengok pokok tu keadaan, tengok, kemudian Nabi macam senyum. Nabi, yalah, mungkin Nabi dia tengok dengan pandangan mata hati, bukan tengok saja. Nabi ada kekuatan mata hatinya melihat sesuatu tu. Bila Nabi wafat, tiba-tiba satu perjalanan Abu Dzar keluar bersama dengan sahabat lain. Jalan tu jugalah. Bila sampai tempat tu, Abu Dzar pun turun pada unta dia, tak pasal-pasal turun, dia pun duduk tengok pokok yang masih ada lagi. Sahabat tanya dia, kamu nak berehat ke? Kamu nak apa, Abu Dzar? Abu Dzar kata, tidak, aku sekadar nak buat apa depan Nabi buat dulu. Tuan-tuan nak cerita ni, para sahabat ni ya, begitu mencermati dan mengamati setiap kelakuan Nabi dan apa dia buat. Padahal bukan sunnah apa pun bersandar kat tiang tu, tengok pokok, tapi mereka cuba nak menjejaki sesuatu Nabi pernah. Ini semua menandakan keprihatinan, kesungguhan mereka. Sebab itulah saya pun kadang-kadang bila baca kat hal ini, banyak cerita-cerita kita baca dalam bab sirah ini, para sahabat terkesan. Jadi Nabi wafat, sahabat terkesan hati mereka. Macam Omar lah. Omar bila Nabi wafat, apa dia kata? Sahabat kata, Muhammad, Nabi telah wafat, aku potong kepalanya. Bukan Omar tolak kematian, dia tahu kematian, tapi dia seolah-olahnya terasa suatu bebanan nak terima Nabi telah wafat. Sampai dia kata begitu. Bila Abu Bakar, bila Nabi cerita dah wafat, Omar angkat pedang.
Siapa kata Muhammad wafat, seaqtul aku pancung kepalanya. Mak dia tu terima hakikat Nabi wafat. Datang Abu Bakar redakan. Abu Bakar cerdik dah sikit. Bukanlah Umar tak cerdik, minta maaf kan. Tapi Abu Bakar ni orang yang bijak jauh. Dia kata dalam cerita Abu Bakar, cerita Umar ni, sebab Umar kes Nabi wafat nak pancung orang ni, sebab dia terasa begitu terikat Nabi seperingkat, tak boleh nak terima sebab kecintaan mendalam. Lalu Abu Bakar bila tengok Umar macam nak pancung orang, kerana kalau kata Nabi wafat, Umar Abu Bakar kata, man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Abu Bakar dia cerdik. Dia mula perkataan di khalaik ramai. Umar ada sekali ni, sahabat ramai nak cerita Nabi dah wafat ni. Abu Bakar daripada bilik Nabi wafat, dengan Ali ada sekali, dengan Az-Zubair ada, Abu Bakar keluarlah. Dan Abu Bakar diminta untuk umumkan Nabi telah wafat. Abu Bakar jadi tukang umum. Kita sekarang kalau Sultan wafat, Sultan mati, siapa umum? MB lah tak? Tuan-tuan tak tengok perkembangan ke? Sultan negeri wafat, mati, MB umum. Kalau Agung mati, PM lah. Ia akan buat press conference mengisytiharkan kematian. Biasalah tu. Jadi hakikatnya Nabi wafat, Abu Bakar diminta umumkan. Ini adalah Abu Bakar, kelebihan dia. Abu Bakar keluar, tengok sahabat ada yang keliru, ada tak berapa nak percaya, ada dah mula menangis, ada dah mula nampak macam tegar muka, air muka. Omar pula doa kat pedang ni, sampai kata Muhammad mati aku tikam lah, berjujur lah. Datang Abu Bakar, dia kata, man kana ya'budu Muhammad, man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Wahai semua orang yang hadir sekarang ini, siapa yang sembah Allah, Allah hidup, tak akan mati. Dia guna, tengok tu cara cerdik Abu Bakar, dia ikat dengan Allah dulu. Siapa sembah Allah, Allah hidup, Allah tak akan mati. Nampak tak? Allah sifatnya hidup, hidup tak akan mati. Dia kaitkan tu dulu. Siapa sembah Allah, Allah hidup, Allah tak mati. Itulah Allah Azza wa Jalla. Dia kaitkan kemudian apa? Dia kata apa? Wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa sembah Muhammad, dia manusia, dia telah mati. Nampak tak? Cara Abu Bakar tu dia cuba nak reda situasi. Jadi bila Abu Bakar kata macam tu, hakikatnya semua kita sembah Tuhan tak? Mestilah, wajib. Dan Allah tidak mati, kekal selama-lamanya, hayyun la yamut. Bila dikaitkan dengan Nabi wafat sebagai manusia, Umar bila dengar tu reda sikit. Sebab hakikatnya memang Nabi adalah manusia. Sampai waktu meninggallah dia. Sebab siapa? Allah ambil nyawa. Bila Umar dengar, pedang di tangan jatuh ke bawah lah. Tapi bukan pedang jatuh, air mata Umar bercucuran. Air mata Umar jatuh bercucuran. Dan bukan Umar sajalah ya tuan-tuan, para sahabat semuanya menangis kerana telah kehilangan seorang kekasih yang cukup mereka sayang, sayangi dan mereka cintai. Ini dalam rekod sirah Nabi ni, tuan-tuan boleh baca lah. Minta maaf saya tak boleh nak tarik mata kalau bab yang macam ni, kerana perasaan kasih seorang manusia kepada yang bernama Nabi SAW. Begitu tuan-tuan. Dan bukan Umar sajalah dalam cerita, sehingga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pun sama ceritanya. Bila hari kematian Nabi, sampai waktu salat, dia tak boleh nak sebut kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia boleh sebut kalimah Allahu Akbar, dia sebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah, tapi bila sampai kalimah asyhadu anna Muhammadar, terhenti dia. Dia kata, aku tak boleh lagi nak sebut seorang insan yang telah pergi meninggalkan aku selama-lamanya. Umar, Bilal minta izin. Bukan dia tak nak azan, tapi jiwanya terasa orang Nabi Muhammad tak ada lagi dah. Yang dilihat malam siang, bertemu siang malam, orang yang dia ikut malam siang, duduk bersama siang malam, hari ini dah tak ada lah.
sudah menjadi jenazah di alam barzakh. Itu Umar, itu sebenarnya Bilal, sehingga dia minta izin untuk hijrah ke Syam. Lama di Syam, dan kemudian cerita dia balik semula tu cerita yang lain. Baik tuan-tuan, minta maaf ya, saya tidak berhasrat untuk sebut sangat cerita, tapi nak cerita tentang perkaitan sahabat Nabi dengan Nabi melekat